Tengok Jakarta semata, pergi tengok seluruh Indonesia, lepas tu bandingkan balik dengan Malaysia. Kita cakap pasal Jakarta bang. Kita cakap pasal Jakarta. Dia seumpama macam kau suruh cakap pasal KL, lepas tu kau suruh tengok satu Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak, lepas tu negeri-negeri yang kadang-kadang jalan pun tak siap. Dan setiap negeri ada je kawasan-kawasan pedalaman yang orang dia hidup susah. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, yang Koben Studio. Boom. Okay guys, so hari ni kita akan membuat reaction tapi daripada TikTok. Okay, nama TikToknya kamu boleh follow juga. Dia ada Abdullah Jamadi. Okay, cikgu urut. Okay, dia mempunyai 560k followers. Alright, so cikgu Abdullah ni, atau kita panggil Abang Abdullah ni lah kan, sudah berada di Indonesia. Dia jalan-jalan di Indonesia, review-review Indonesia kan. Jadi jom kita tengok dia punya video-video. Sebab ramai juga daripada kamu suruh aku buat pendapat aku, bagi pendapat tentang video tersebut. Okay, jadi jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Stay tune. Oke guys, sudah perlu kita menguasai, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Sekarang ni saya berada di Jakarta, Indonesia. So kalau korang tengok kat Jakarta Indonesia ni, memang maju habis weh. Banyak bangunan tinggi-tinggi. Betul. Jalan raya dia pun cantik. Betul, aku setuju dengan perkataan tu. Pernyataan tu sebab aku sudah sampai ke Jakarta dan aku pun terkejut. Aku tengok di sana, wish bapak, banyak bangunan tinggi-tinggi, besar-besar lagi kan. Wah, memang cantik maju. Jalan raya dia. Jalan dekat sini memang cantik. Dari segi susunan jalan. Lepas tu laluan bas dia kat tengah nampak. Ni laluan bas dia. Betul, ini yang laluan bas panjang. Aku tak tahu nama bas ni, tapi aku panggil dia bas panjang kan. Memang panjang bas, tapi dia ada laluan sendiri untuk bas. Dia ada laluan sendiri, dia tidak masuk ke jalan raya. Dia ialah ada laluan sendiri untuk pergilah, supaya mengurangkan kadar jam ataupun kamu kenali kalau di Indonesia sebagai macet. Okey, kalau dia sudah jam ni ataupun macet ni di Jakarta, dah ada obat. Dah ada obat bos. Memang macet melekat. So maknanya ramai dari kan? segi public transport dekat Jakarta ni memang efisien. Paling menariknya, orang-orang muda dekat sini semua kerja bagus-bagus, peramah. Lepas tu nampaklah keikhlasan mereka bekerja. Pergi mana-mana semua ada polis. So kadar jenayah kat sini pun tak tinggi dah. Dan ramai juga orang Indonesia yang kaya-kaya kat sini. Kereta Alphard, Wayfire, Honda, Toyota tu kereta biasa je. Betul. Hari tu aku pergi Jakarta sana kan. Ini ada berdasarkan pengalamanku lah. Aku ambil dari dia cerita, aku ceritalah pengalamanku juga. Hari tu aku datang ke Jakarta, memang aku terkejut. Aku tengok kan, aku bilang gila, kereta-kereta di sini nih, aku bilang ni. Memang kalau kamu panggil mobil lah kan, kalau kami panggil kereta di sini nih, aku bilang, bapak loaded ya kan, macam, bapak kereta mahal semua kan, kejut lah ya. Kita kalau kat Malaysia pakai Toyota, pakai Honda, dianggap orang kaya kan. Dekat sini Toyota ke Honda ke kereta common. Betul, common. Maksudnya kereta Honda atau Toyota tu kereta common, maksudnya kereta bagi kalau di Jakarta biasalah gitu. Gitulah maksudnya. Pak gayanya negara Malaysia ni dah banyak ketinggalan dah. Bulan Oktober ni akan ada kereta api laju. So rakyat dah boleh pakai dah kereta api laju. Dan yang paling menarik dekat Indonesia ni, tiada isu perkauman. Orang Cina, orang India ataupun apa-apa bangsa yang ada dekat Indonesia ni semua bercakap Indonesia. Baru. Ini betul. Aku pun sampai heran hari itu ya guys. Aku datang sana pergi Indonesia kan. Orang Arab pun cakap bahasa Indonesia. Macam mana tuh? Aku ingat nih. Aku pergi Starbucks di dekat Sarina Mall sana. Ada Starbucks sana kan? Kalau aku tak silap, aku pergi sana. Aku mau jumpa Nabila kan? Aku mau buat konten sama dia. Aku tunggu di sana. Jadi, time aku masuk di dalam tu, sorry kalau aku cerita ya. Time aku masuk di dalam tu, di dalam Starbucks tu, ada orang Arab duduk. Dia ada orang Arab di dalam, orang bisnes lah. Aku tengok memang orang di dalam tu main laptop apa semua, tentang cerita tentang bisnes kan. Jadi, aku terkejut. Time aku pergi counter tu, untuk bayar tu minuman Starbucks tu lah kan. Aku dengar orang Arab dia bercakap. Dalam hati gue kan, hebat ya bahasa Indonesia orang ni kan. Lepas tu tapi dia bercakap sama kawannya orang Cina. Dia bercakap lah, dorang dua ni
bercakap bukan bahasa English tapi bahasa Indonesia kan. Aku, apa pelik sial kan, tapi ini bagi aku sesuatu yang unik, yang hebat, karena walaupun mereka berbangsa lain tapi mereka fasih bercakap, mengeluarkan mengeluarkan bahasa Indonesia itu dengan fasih lah. Memang hebat lah. Betul. Satu Indonesia. Sekarang ni saya berada di Jakarta, Indonesia. Oke, kita pergi video seterusnya guys. Cuba selidik dulu kenapa kereta Oke, sini ada soalan. Coba selidik dulu kenapa kereta dia murah. Baru abang tahu. dia murah, baru abang tahu. Sebenarnya harga kereta dekat Indonesia ni tak murah. Harga kereta dia lebih kurang macam harga dekat Malaysia. So kalau korang tengok ni, Honda yang paling murah. Dia lebih kurang macam Brio, Myvi Satya. lah. Myvi yang paling murah. Dekat sini pun ada jugalah nampak kereta Myvi, tapi tak banyak. Oke, di sini ada dia punya price list of Honda Arista ya. Ini juta kan ini? 416 juta. Oke, ini speknya, spek. Oh, kan lah speknya lah. Dan itu ada 2.0, ada 1.5, ada Deck Edition New Honda CR-V. Contohnya kita ambil kereta Honda Brio ini Satya yang paling ni, 165 juta ataupun yang kalau manual 180 juta. Maksudnya lebih kurang dalam 55,000 ke 60,000 ringgit. Kira- Untuk kereta yang paling Oke, dia kira Honda Brio Satya nih kalau di Malaysia harga-harga ni lebih kurang dengan ya betul lah, lebih kurang dengan Myvi murah lah. Honda ni. Sama juga macam BRV, tengok harga BRV manual 300 juta. Lebih kurang 100,000 ringgit. Dan yang paling banyak ketara ni CR-V 600 juta. 600 juta lebih kurang dalam 200,000 ringgit. 200 CR-V ringgit. dekat Malaysia tak sampai 200,000 ringgit. Korang cuba tengok ni, Honda yang biasa kita beli. Honda City, nampak? Honda City 373 373 juta. Lebih kurang 120,000 ringgit. Honda City tak sampai 100,000 kalau kat Malaysia. Kalau dekat Jakarta ni, ramai orang Indonesia yang educated. Kat sini semua orang smart-smart. Pakai handphone pun pakai iPhone, laptop pakai Mac. Betul. Memang beza lah. Saya nak Betul lah, aku harap ini pengalamanku lagi ya guys. Hotel yang aku pergi tu, aku lupa so nama hotel tu. Hotel apa tu aku pergi ya. Kebanyakan aku perasan, aku kan selalu duduk di lobi, aku main telefon di lobi, kan? Main telefon di lobi sambil tunggu pergi Monas tu time tu. Kalau ya, betul lah. Lupa ingat aku guys, tapi aku ingat time tu aku duduk di lobi. Kami tunggu tengah mau pergi Monas. Jadi lepas tu aku bercerita lah sama daripada staff-staff sana, pekerja-pekerja sana kan. Aku tengok lah, telefon-telefon yang orang kasih keluar tu ada iPhone 12 Pro Max, 13 Pro Max, aku bilang 14 belum keluar lagi time tu. Aku bilang, gila bilang boleh tahan. kita dekat Indonesia ni banyak sangat perubahan dan kemajuan yang berlaku dekat negara Indonesia. Nak sempurna tu memang tak boleh lah. Tapi sekurang-kurangnya ada kemajuan tu. Tak lama lagi dekat Indonesia akan ada kereta api laju. Tak lama lagi memang semakin majulah dia orang. Cuba Betul, semakin maju di hadapannya. Oh, aku ada nampak komen ni, dia bilang, "Bang, itu mobil bukan kereta. Kalau kereta mana bisa parkir di garasi." Dia sebenarnya begini, guys. Kalau kami di Malaysia, kami panggil kereta tu mobil. Mobil. Kalau kamu di Indonesia kamu panggil mobil kereta tu mobil. Yalah. Kan? Kalau kamu panggil di Malaysia di Indonesia mobil tu kereta. Kami maksudkan, kamu panggil kan mobil, kami panggil kereta. Beza apa? Bahasa lah, beza bahasa sih. Cuma faham lah, kan? Faham. Okey, so di sini kita tengok lagi satu video. tengok Jakarta semata, pergi tengok seluruh Indonesia, lepas tu bandingkan balik dengan Malaysia. Kita cakap pasal Jakarta bang. Kita cakap pasal Jakarta. Dia seumpama macam kau suruh cakap pasal KL, lepas tu kau suruh tengok satu Malaysia, termasuk Sabah, Sarawak. Betul. Lepas tu negeri-negeri yang kadang-kadang jalan pun tak siap. Dan setiap negeri ada je kawasan-kawasan pedalaman yang orang dia hidup susah. Kira lah. Betul. Ini aku setuju lah. Setiap negeri ada je orang-orang hidup susah. Tidak semua tempat. Abang ni kan cerita tentang Jakarta. Bukannya menyeluruh. Memanglah kalau seluruh, ada tempat yang kita kata di Indonesia itu ada tempat juga yang susah. Macam juga di Malaysia. Di Malaysia pun
Ada juga tempat-tempat yang susah. Dan di Amerika tuh, bandar maju begitu. Ada juga tempat yang susah. Di Jepun, kita boleh katakan salah satu bandar di dunia nih, salah satu kita boleh katakan bandar termaju sebab orang yang bijak-bijak sana. Ada juga orang susah. Kan semua tempat di dalam dunia nih ada orang senang, ada orang susah. Simple guys. Pemikiran tuh kan di depan, Pak, bukan di belakang. Pemikiran luar kotak, bukan di dalam kotak sih. So, kalau kau simpan pikiran di dalam kotak, di situ-situ sih lah kau punya surrounding ataupun kau punya gaulan. Kau bergaul kan bebas, keluar bah kau dari satu tempat tu kan, kau tengok tempat tu macam mana apa semua. Baru kau boleh cakap oh begini ya. Kan? Sekaya mana pun negara tu masih ada wujudnya orang miskin. Jepun ke, Nah, Korea kan? ke, Australia ke, New Zealand Betul, kan? ke, mana-mana negara yang konon-konon kaya, dekat kawasan pedalaman tu pun banyak orang miskin. Bukan tu je, homeless pun banyak. Betul. Yang tak ada rumah, tak ada tempat tinggal. Saya bercakap pasal Jakarta, Indonesia, ibu negara Indonesia yang dah banyak berubah. Dan orang Indonesia pun banyak yang kaya-kaya ni. Korang tengok ni. Ni kereta Alza, nampak? Lawa kan Alza dia? Daihatsu Alza. Indonesia berubah disebabkan rakyat dia ramai merantau. Pergi ke Betul. negara luar, lepas tu bawa balik duit masuk ke dalam negara. Kalau korang nak tahu, orang-orang Indonesia ni kalau pergi ke money changer, diorang tukar USD weh. USD. Itulah masalah mata wang. Bapak USD sial orang tukar. Itu kan biasa-biasa tu. Yang menjadikan kita berkasta. Seumpamanya kalau negara tu mata wang dia rendah, seumpama macam taraf dia rendah. Kalau mata wang tu tinggi, konon-konon negara tu taraf dia tinggi. Tak semestinya gitu ya. Tak semestinya gitu. Itu Betul. sebab saya kata negara Indonesia dah banyak berubah. Dia kejap aku potong dulu ya. Dia begini guys ya. Kita keluar daripada tempat kita sendiri, kita menjelajah di tempat orang. Kita tengok macam mana cara kehidupan orang sana. Kita tengok sendiri dengan kepala mata kita tengok macam mana kehidupan orang di Indonesia, macam mana kehidupan orang. Sebab ini aku ambil contoh aku sendiri ya. Pertama kali aku datang ke Indonesia. Pertama kali aku datang ke Indonesia tahun lalu 2022. Pertama kali aku datang ke Indonesia, aku sampai di airport orang memang besar. Kalau aku tak silap apa nama airport tu? Soekarno Hatta ke? Kalau aku tak silap lah kan. Memang dari airport kau boleh tahu bapak maju dan besar tempat tu. Aku pergi airport, aku keluar dari airport tu. Aku nampak di sana kan, aku terkejut lah tengok dia punya suasana tu. Memang lain macam ya guys. Kamu perlu keluar juga dari, contoh lah yang selalu menghujatkan. Kalau yang dari Malaysia lah kan, kamu keluar, kamu tengok sendiri macam mana pembangunan di Indonesia. Dan aku sampai, ini bukan aku mau cakap apa ya, sebab ini pengalaman aku sendiri. Kamu boleh nampak sendiri macam mana Jakarta tu, ibu negara Indonesia tu, majunya macam mana. Aku keluar aku jalan. Aku singgah pergi minum kopi. Lepas tu kami balik pergi, sepanjang perjalanan tu, time kami mau pergi balik ke hotel tu, aku boleh katakan yang sepanjang perjalanan tu aku terkejut. Aku yang mata tu kan yang begini sih. Weh. Pembangunan di sana memang sungguh-sungguh maju guys. Sungguh-sungguh maju macam New York aku rasa. Dia punya jalan tu, bangunan di Jakarta tu macam New York guys. Sumpah, macam New York kalau kau jalan kan. Aku pun terkejut lah. Aku tengok banyak bangunan-bangunan yang aku boleh katakan dia besar-besar, baru rapat-rapat semua. Baru bandar dorang ni besar guys, besar. Satu hari pun kau round bandar dorang, mungkin aku boleh katakan tidak cukup satu hari tu. Memang sungguh-sungguh hebat. Hotel-hotel di sana pun dia bertaraf 3 bintang. Kalau memang aku ingat tu, bertaraf 3 bintang sih hotel tu. Yang tema aku di Jakarta, aku di stay di Jakarta Pusat. Dia 3 bintang sih hotel tu. Tapi dia punya keselesaan, dia punya servis, dia punya cara staff yang melayan kita. Dia macam 5 bintang guys. Sumpah aku cakap. Ya, ini pengalaman aku sendiri, aku cerita. Bukan saja aku mau puji-puji, aku mau puji-puji, Indonesia ni kan dia punya bukan saja aku puji. Ini pengalamanku sendiri guys, aku cerita ya. Ini bukan nipu, ini sumpah demi Allah. Jadi aku turun siap pun
aku mau cerita tentang keramahan nih. Aku turun di bawah, aku merokok. Aku merokok di bawah. Aku jumpa yang orang tolak-tolak gerobak tuh, gerobak tuh yang bawa-bawa apa nih? Makanan. Aku cerita-cerita lah. Ramanya dorang buatkan kopi lagi, minum sama-sama bercerita. Macam yang jauh nih, orang jauh berkenal. Macam saudara jauh. Wah, memang best lah. Serius aku cakap, memang best Jakarta. Kalau pemimpin kita terlalu selesa, akhirnya negara kita ketinggalan dah bang. Oke guys, sampai sisa reaction aku tentang daripada Abang Abdullah Jamadi kita nih ya, yang tengah berada di Indonesia. Kalau kita tengok sendiri pun kan, yang apa abang dia bilang, abang nih pergi Indonesia loh, Jakarta. Dia cerita tentang bagaimana keadaan di sana. Begitulah, kan? Memang best lah kalau aku boleh katakan, salah satu aku pun sendiri, bagi aku salah satu pengalaman yang hebat karena aku berada di Jakarta waktu itu. Aku cukup bangga juga lah aku berada di salah satu bandar terbesar yang orangnya bagus-bagus, ramah-ramah. Kita tanya kan, diorang tiada pun macam-macam mana ya. Ya kita tahu yang Malaysia dengan Indonesia nih, netizennya ada yang biasa lah kan, netizen yang banyak mulut tuh, yang sok-sok tahu apa semua, bercakap tentang itu ini. Sebenarnya dorang tengok pun dari TikTok, dorang tengok pun dari YouTube, apa dorang tahu keluar pergi sana pun dorang tidak tahu kan. Tapi ini pengalaman aku sendiri dan pengalaman abang nih tadi. Betul, kami nih teruja, datang ke sana teruja. Kami datang ke sana disambut kami kedatangan di sana memang lain macam kan, dirasa macam serius lah, aku nih siapa, kau paham gak? Time kami datang di sana kan, aku sendiri yang tertanya dengan diriku, aku nih siapa kan, dorong sambut aku seperti begini. Ini bagi aku, orang bagi penghargaan dengan kita kan guys, kita orang jauh datang, orang bagi penghargaan kita dengan kita. Aku terharu, bapak aku terharu time itu, sumpah aku terharu dan macam hebat persaudaraan mereka nih. Aku bilang nih, orang datang dari jauh, orang sambut, memang hebat. Aku salut. Dan lepas itu kami dibawa pergi makan, kami dibawa pergi happy apa semua. Memang aku jujur aku cakap, aku terhutang budi juga dengan saudara-saudaraku yang berada di Indonesia. Terima kasih kerana layan kami sebegitu rupa. Memang layanan paling bagus ya. Oke guys, so sampai sini reaction aku dan sudah next video.